Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah akan mudahkan urusan mereka untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dan pada masa yang sama, kita dapat menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan saling ingat memperingati. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yang bermaksud, syaitan menjanjikan kepada kamu, kata Allah, kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan akan sentiasa mengajak kamu untuk buat benda-benda yang tak betul. Dan ini dapat kita lihat bila Allah Ta'ala ni jelaskan kepada kita, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan dia janji kepada kamu ni, biar jadi kamu ni dia tu fakir. Fakir ni jangan kita letak, oh fakir ni fakir duit, tak. Dia banyak. Fakir akidah. Itu sebabnya bila orang buat benda-benda yang boleh lari daripada akidah, syaitan cukup suka tu. Nombor dua, fakir akhlak. Bila hidup tak ada akhlak, sedangkan Nabi diutuskan dengan penuh akhlak. Nombor tiga, fakir syariat. Apabila syariat Islam dipermain dan diperkotak-katikkan, oh cuka-cuka tu, itu syaitan punya kerja tu, tuan-tuan. Dia nak kita ni rosak. Itu sebabnya 11 bulan dia didik nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sebab nafsu dia akan ajak benda buat yang tak baik. Maka pada 1 bulan saja tugas nafsu untuk ajak kita untuk buat benda yang tak baik. Tu ada orang kata, kenapa bulan Ramadan ada orang tak semayang? Sebab nafsu. Syaitan kan kena kunci, betul, tapi anak murid dia ada. Ini dia punya makaidu syaitan. Dia kata mainan-mainan syaitan. Jadi kefakiran-kefakiran inilah akan merosakkan kita dan akhirnya wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kita buat benda yang haram. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Manakala Allah pula dia janjikan kepada kamu keampunan dan kelebihan. Kerana Allah itu Maha mengetahui. Tuan-tuan, atas asas itu pada hari ini kita saling ingat memperingati. Sebab kita nak bagi hidup kita ni mendapat barakah. Macam mana nak dapat barakah? Kita nak dapat daripada doa-doa makhluk Allah. Kita ni tuan-tuan takkan boleh hidup ni atas muka bumi tanpa doa. Itu sebab Allah kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah kata, wahai Muhammad, bagi tahu kepada hamba-hambaku, iaitu manusia, orang Islam. Bagi tahu, mintalah. Sebab bila kau minta, aku sangat dekat. Dah, bulan Ramadan ni tuan-tuan adalah bulan yang paling dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab bulan Ramadan dikenali sebagai bulan tahajud. Bulan Ramadan dikenali sebagai bulan maghfirah, keampunan. Bulan Ramadan dikenali sebagai bulan doa. Bulan Ramadan dikenali sebagai bulan sedekah. Jadi sekarang ni tuan-tuan, macam mana kita nak dapat semua doa-doa tu? Doa binatang, kalau tuan-tuan jaga binatang, tuan-tuan hargai binatang, tuan-tuan buat baik pada binatang, Allah bagi kita ni doa daripada malaikat, daripada binatang. Binatang doakan kita. Sekarang ni kita nak dapat doa daripada malaikat. Ada orang kata, Ustaz, malaikat doakan kita. Ya. Selalu kita duduk dengar,
Yang doakan kita ni kawan-kawan kita, sahabat kita, mak bapak kita. Ni sekarang ni kita nak dapatkan doa daripada para malaikat. Ada beberapa amalan yang mana doa, kita akan mendapat doa daripada malaikat. Pertama, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita akan mendapat doa daripada malaikat apabila kita buat satu amalan ini cukup baik. Ni pagi-pagi ni, kalau ada rezeki, kita cuba buatlah apa yang kita mampu lah. Yang pertama, as-sadaqatu min kasbi tayyibin wa binafsi tayyibah. Kau bagi atau kongsi rezeki, yang dinamakan sedekah. Sedekah ni besar, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan nampak sedekah ni duit, tak. Sedekah ni banyak. Pertama, dinamakan sedekah itu sedekah dengan senyuman. Datang pagi masjid senyum dah, tuan-tuan. Itu sedekah dah. Sebab Nabi kata apa? Ibtisamuka li akhika sedekah. Senyuman kamu pada orang tu dah sedekah dah. Satu. Nombor dua, it'amut ta'am, bagi makan. Saya lalu tadi kat belakang ni tengok ada meja-meja. Tu meja apa? Meja bazar Ramadan ke? Buka puasa. Memang masjid kita buka. Bukan? Berapa kos tu? Sebulan, setiap hari? 800 je? Oh, murah. Berapa ramai yang buka? 400. Macam kami di UKM, setiap malam kami habis lebih kurang RM14,000. Yang makan RM2,000 ke RM3,000. RM2,000 ke RM3,000 orang. Studentnya, orang luar, orang susah yang datang daripada jauh-jauh. Tak payah pergi jauh-jauh. Sebab kat Bangi ni tempat orang beli belah. Geng-geng perempuan dia suka beli tudung kat situ. Saya mohon sangat 10 akhir Ramadan jangan datanglah orang nilai ke Bandar Baru Bangi. Jam kami, tuan-tuan. Nak keluar UKM jam, masuk UKM jam. Geng-geng lelaki semua pakat pergi masjid iktikaf. Sebab apa? Isteri duduk dekat Bangi Gateway, Bangi Central, tu semua tu. Satu KL datang kat situ. Sebab dia situ semua central. Semua jenis tudung ada. City-nya, Tijahnya, semua ada. Tapi tuan-tuan, ada yang menunggu tu dia makan. Ada orang kata, Ustaz, dia orang ni bukan orang miskin, Ustaz. Dia nunggu bini dia shopping. Jadi duduk kat sini, buka puasa. Boleh tak? Boleh! Walaupun dia orang kaya. Walaupun parking kat luar tu BMW, Mercedes, apa semua tu. Tak ada masalah. Cuma bila orang tu datang buka puasa, takkan kau datang bawa lato-lato je. Dia mestilah menyumbang. Mesti menyumbang je lah. Takkan dia tak menyumbang. Tengok. Yang bagi buka puasa tu kita juga. Kita yang menyumbang sikit. Walaupun kat surau kita ni, kat masjid kita RM800. Kalau dekat UKM 14,000 orang duk bagi. Setiap hari 14,000. Mana datang duit tu? Ada je orang bagi. Maknanya ada pemberi-pemberi yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia orang tak datang, tapi duit sampai. Sekarang ni semua pakai barcode. Duit masuk. Ada kawan saya daripada Kelantan. Tengok, dia kata, Ustaz, saya dah masukkan dekat UKM. Banyak sekian. Banyak tu. Tak apa, Ustaz. Bagi budak-budak buka puasa. Ramai budak-budak B40. Tuan-tuan, nak bagi tahu, itu pun dikira sebagai sedekah. Kadang-kadang dia tak bagi duit. Bini masak kat rumah, dia nak bagi duit dia pun tak cukup. Bini masak kat rumah, dia bawa sikit. Dia letak. Kalau dia kata, Ustaz, sebenarnya malu, Ustaz, letak mangkuk kecil kat situ. Yang lain semua pakai besar-besar kan. Saya letak mangkuk kecil. Tak apa bang. Kau letak sekurang-kurangnya bila budak-budak ni makan. Pahala untuk kamu. Itulah dia makan sedekah. It'amut ta'am. Sedekah nombor 2. Nombor 3 ada orang tuan-tuan. Dia tak mampu nak nak senyum pun tak boleh. Jadi muka masam dia. Nombor 2. Dia nak bagi orang makan pun tak boleh. Masak pun dia cukup-cukup makan dia. Nombor 3. Dia dapat juga sedekah. Bila kau datang ke masjid. Kau jumpa orang. Nampak kotor-kotor je, dia tolong angkat. Imatatul adza 'anit tariqi sadaqah. Kau angkat benda kotor je, sedekah. Kita masuk tandas, tengok-tengok, ada benda tertinggal. Kenangan kawan sebelum. Ada nampak? Jangan risau, kau flush di dalam tu. Flush, dah. Itu pun dia panggil sedekah. Very simple sedekah. Maka kita buatlah apa yang kita mampu, tuan-tuan.
Sebab itu, Nabi kata apa? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Engkau bangun je pagi tadi. Saya, tuan-tuan, perempuan, bangun je pagi tadi. Illal malakan yanzilan. Ada 2 malaikat dah turun dah. Salah satu malaikat itu akan mendoakan kita, tuan-tuan. Ini penting. Ini yang saya nak ni. Kita nak sama-sama. Apa doa dia? Malaikat tu akan berdoa dekat kita. Dia kata, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, kau bagilah kepada pemberi ini sedekah. Bagilah kepada pemberi sedekah ini yang lebih baik daripada apa yang dia bagi. Sekarang ni tuan-tuan, orang bukan Islam pun buat benda yang sama. Semalam saya nak tidur semalam, sempat tengok ada orang hantar kat saya. TikTok ke video gitulah, something. Saya pun tak tahu, saya tekan dia keluar. Orang Cina, bukan Islam. Dia sekarang ni dia jadi satu trend. Orang bukan Islam, dia puasa. Dia puasa. Bila tanya kenapa kau puasa, kau bukan Islam. Dia kata aku puasa ni, I'm fasting sebab aku nak sihat. Puasa tu sihat. Betul Nabi kata, sumu tasihhu. Bila kau puasa, kau sihat. Orang Cina buat, orang India buat. Dan Cina ni dia salah seorang daripada yang buka puasa, yang puasa lah. Semua dia puasa dia tu, puasa dia lah. Dia kata pukul 3 dia lapar, dia makan lah. Kadang-kadang ada sekali tu dia kata 12.30 lapar dah, dia makan lah dia kata. Tapi dia puasa. Ikut dia lah, dia punya puasa tu. Tak kisah pun. Tapi yang pentingnya, dia kata setiap hari dia akan pergi ke bazar Ramadan pukul 5 petang untuk dia beli banyak-banyak dan untuk dia kongsi dan sedekah kepada orang yang tidak berkemampuan. Di tepi-tepi jalan tu dia bagi makan. Tengok. Dia jadi macam dekat Mekah tu. Yang orang beli sabir-sabir kan. Kita ni sabir bila masa kat Mekah ya. Bila balik Malaysia dah. Subul terus jadi buat ni. Sabir dah tak ada. Sabir ni macam orang, dia bawa, dia beli makanan, dia bagi. Beli burger, 10 burger, bagi. Gitu. Kalau kat Mekah lah. Kalau kat Malaysia ni macam mana? Belilah roti john. Tadi dia bincang masa sarap dengan rumah ni, makan-makan. Dia kata jiran-jiran nak buat apa ni? Nanti saya nak pergi beli roti john, bagi seorang sebiji. Seorang sebandel. Dipanggil apa tu? Roti john ni. Sebatang. Wah, batang. Sebatang roti john tu, bagi seorang. Duk fikir macam apa nak buat. Bagi jiran-jiran pula. Sebab tuan-tuan, tu hebat roti john ni. Roti john ni nama kafir tuan-tuan. Tapi dia paling banyak dapat pahala. Kalau dia, kalau bubuh nama Pak Karim ke, roti Pak Karim tak laku tuan. Dia kena roti john juga. Harap-harap dah tukar nama Muhammad John. Tiap-tiap Ramadan adalah dia. Lepas Ramadan tak jumpa John. Susah nak jumpa. Ini. Lepas tu air pula. Air katira lah. Macam mana air katira tu? Pernah minum je? Hijau. Dia campur hijau, biru, merah semua ada lah kot. Itulah. Tengok. Air pelik ni mana ada. Masa Ramadan ni ada. Tapi tuan-tuan, itulah kita kuat kongsian. Tu buat Nabi, bila kita kongsi ya, bagi kat orang, kata Nabi SAW, kita akan dapat doa daripada malaikat. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Bagi, dapat balik. Macam Cina tu, ada orang tanya yang semalam tu, kata, Ustaz, adakah mereka ni dapat pahala? Dapat tak pahala? Pahala, ia melibatkan akidah dan syariat. Dia tak dapat pahala. Tetapi dia dapat kemuliaan daripada manusia. Ini ingat. Dari sudut syariat, dia tak dapat. Dari sudut akidah, dia tak dapat. Tapi dia dapat dari sudut akhlak. Ini dipanggil kemuliaan. Tu orang akan nampak kebaikan Islam itu pada akhlak. Tu sebab Nabi SAW dilahirkan, diutuskan dengan penuh akhlak. Nabi bagi buah tamar pada orang bukan Islam. Sebab saya pernah cakap kepada tuan-tuan perempuan. Kalau bila ibadah korban nanti, mesti ramai orang tanya, Ustaz, jiran saya orang bukan Islam, boleh tak nak bagi daging? Saya kata, bagilah. Kalau confuse, kalau nak taufiq bainal aqwal, nak menghormati semua pandangan ulama, kita beli daging 2, 3, 4 kilo, campur sekali masak. Jadi kita bagi tu, kalau orang tanya, daging korban bagi orang bukan Islam, kan tak boleh. Sebahagian ulama, kita tak bagi yang masak tu. Yang korban, saya bagi yang saya beli 3 kilo. Tapi kan, tuan campurkan sekali. Yelah, campur lah. Masak sekali, kari sekali, semua sekali. Jadi yang bagi tu, betul ke daging korban? Kau jangan tanya banyak, boleh tak? Benda macam tu jangan tanya banyak-banyak. Bagi je. Yang penting kita bagi lebih. 3 kilo.
Mungkin daging korban kita 2 kilo je. Daging beli lagi banyak daripada daging korban. Maka tak ada masalah. Tengok, Islam tu cukup indah. Sebab nak tarik orang bukan Islam untuk minat pada Islam. Nak paksa dia masuk Islam tak boleh. Tengok, dapat doa dah malaikat. Kalau kedekut, dia kedekut ni bagi orang yang ada duit tapi tak mau bagi. Orang yang ada kemampuan tapi tak mau membantu. Maka malaikat yang kedua akan mendoakan apa dia tuan? Doa malaikat yang kedua ni takut sikit. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bagi orang yang kedekut ini, ya Allah, bagilah kebinasaan kepadanya. Na'udzubillah. Itu sebabnya amalkanlah. Paling-paling pun sikit, kongsi dan sebagainya. Itu amalan yang pertama tuan-tuan, yang kita akan dapat doa daripada malaikat. Yang kedua, bila kau dah dapat doa daripada malaikat disebabkan sedekah dan juga infak yang kau buat, kau akan dapat yang kedua. Yang kedua, doa malaikat juga. Apa dia? Al-hirsu ala sahur. Ni bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kita jagalah sahur tu. Sahur ni kadang-kadang ada setengah orang dia anggap benda tu tak penting. Sebenarnya ada dia punya keberkatan. Sebab Nabi kata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah sebab pada sahur itu ada keberkatan. Kat mana berkat dia tu? Sebab Nabi SAW sebut, walau an yajza'a ahadukum jur'atan min ma'in fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal musahhirin. Kalau boleh kau bangun pagi tu minum air pun cukup dah. Ataupun bangun makan tamas biji pun cukup dah. Sebab nak kejarkan apa? Kata Nabi, fa inna Allah azza wa jalla, sebab Allah dan para malaikat yusalluna 'alal musahhirin. Mutasahhirin. Sebab Allah dan malaikat mendoakan kepada orang yang bersahur. Very simple. Macam tuan-tuan, kenapa Allah doa tu? Ulama tafsirkan lagi. Sebab engkau bangun di awal pagi. Satu. Sebab Nabi selalu mendoakan barakah kepada orang yang tak tidur lepas subuh. Itu sebab macam kita tuan-tuan. Kita ni alhamdulillah lah, termasuk daripada orang yang tak tidur lepas subuh. Sebab duduk kat masjid ni. Kalau tak ke masjid pun tuan-tuan, kalau hari kerja tuan-tuan dah pergi pejabat dah. Saya pukul lepas sahur, memang takkan tidur. Sebab bila kita baca hadis Nabi yang lepas subuh tidur tu tak ada barakah, jangan tidur. Kau cuba tahan sampai masuk syuruk. Ataupun lepas masuk duha. Kau semayang duha, nak rehat-rehat sekejap. Letih macam mana pun. Kalau kat Mekah, lepas subuh tu kita buat tawaf. Tak ada orang balik hotel tidur. Pelik. Pergi Mekah mahal-mahal, balik tidur. Wabillah, balik hotel tidur. Baik kau tidur kat Malaysia je. Dia mesti buat tawaf ni. Buat tawaf. Banyakkan tawaf lepas semayang fardu. Lepas tu balik makan, sarapan. Lepas tu pergi tawaf lagi, tawaf duha. Pergi tawaf untuk waktu duha. Lepas tu baru balik dia rehat, dia ambil qailulah. Lepas tu datang zuhur pula. Sebab Nabi SAW mendoakan keberkatan bagi orang yang tak tidur lepas subuh. Sebab masa tu malaikat turun. Turun dengan rahmat. Jadi kita bangun pagi tu satu, awal pagi. Nombor 2, kita dah bertahajud. Semalam saya 2 hari lepas rasanya. Hamba Allah ni orang Bangladesh. Accident. Mati. Dekat Bangi. Dia balik lepas sahur, dia pergi masjid. Balik masjid, dia langgar kereta keluar simpang, tak bagi signal ke macam mana, dia langgar, jatuh mati terus. Tuan-tuan, pertama, dia mati di bulan Ramadan. Nombor 2, dia mati setelah bersahur. Nombor 3, dia mati setelah solat fardu subuh di masjid. Nombor 3, dia mati on the way nak balik daripada masjid. Nombor 4, kemungkinan dia berada dalam wudu. Tuan-tuan, itu sebabnya mati ni tuan-tuan, kita nak cari yang ni lah. Walaupun dia seorang Bangladesh, datang daripada Bangladesh, bekerja sebagai buruh, tapi Allah muliakan dia mati dalam keadaan gitu. Na'udzubillah, kita tak nak mati dalam keadaan yang tak baik. Ada seorang yang mengaku dia tu Rasul ataupun Nabi. Dia meninggal kat India. Dia orang India. Dia mati kat India, dia mati dalam tandas dengan tengah berak. Mati dalam keadaan yang sangat hina.
Jadi tuan-tuan, kita mintalah dengan Allah Ta'ala biar kita mati dalam keadaan yang sangat mulia. Ada orang dia mati, annas yamutun ala ma yuhibbun. Manusia akan mati ikut apa dia suka. Ada orang dia mati tengah sujud. Bilal, berapa ramai Bilal dalam dan luar negara. Tuan-tuan boleh tengok YouTube. Saya suka tengok YouTube benda-benda macam ni. Saya tak suka tengok isu rumah tangga orang, sia-sia tuan-tuan. Orang tu dia nak bercerai ke, dia masuk mahkamah, itu pasal biar hakim yang tolong dengar. Yang kau sibuk buat apa? Saya suka tengok YouTube berkaitan dengan mati. Mati ada dekat Turki tu, tengah azan, rebak, bam, Tok Bilal. Lepas tu ada satu lagi dekat Turki juga berlaku. Lepas azan, la ilaha illallah. Doa, dia tutup plak. Dia keluar belakang sebab orang Arab Turki ni, dia orang sampai masjid, dia orang suka duduk depan terus. Kita lain sikit, kita belakang duduk. Waktu baru datang depan. Dia belakang tu tengok ada budak-budak duduk. Budak-budak dengan bapak dia, keliling dengan bapak dia. Tok Bilal ni dia bawa keluar gula-gula. Dia tahu dah budak-budak akan datang. Dia akan letak dalam poket tu gula-gula dah. Dia bagi gula-gula. Tengah bagi gula-gula, budak yang terakhir rebah dia. Meninggal dunia sedang bersedekah. Allahu akbar, tuan-tuan. Sedangkan Nabi kata apa? Ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kau buat baik dengan manusia, iaitu bagi salam dan bagi makan, kamu masuk syurga dalam keadaan tenang. Ini dah lepas azan. Lepas tu bagi pula orang sedekah budak-budak makan. Tuan-tuan, syurgalah orang itu. Tengok, mati dalam keadaan yang baik. Ada orang dia mati dalam keadaan macam mana? Dia suka naik basikal. Mati dengan basikal. Tapi kita jangan macam tu. Kita doa basikal tu niat untuk riadah. Saya suka naik bukit. Saya tak nak mati atas bukit. Tak nak. Tapi saya minta doa, ya Allah, aku naik bukit ni untuk riadah. Aku naik basikal ni untuk riadah. Jadi biar mati dalam keadaan yang baik. Tak naklah mati tengah lekat kat bukit atas tu. Tak. Yang menyelam, mati menyelam. Na'udzubillah. Kita minta dengan Allah biar mati dalam tempat-tempat yang baik. Itu sebabnya kita bangun pagi tu dah dapat doa daripada malaikat dah. Sebab Nabi kata apa? Allah dan malaikat yusalluna 'alal mutasahhirin, akan mendoakan orang yang bersahur. Allah Rabbi. Yang paling bagusnya bila kita sahur ni tuan-tuan, lepas sahur tu orang akan datang masjid ni. Macam Bandar Estate ni saya tak kisah, memang dah tahu ramai dah. Selalu ramai. Masjid-masjid lain, surau-surau lain, AJK, sebab saya satu bulan Ramadan penuh, tuan-tuan. Seluruh Malaysia lah kuliah Ramadan. Tuan-tuan tahu tak, dia orang pengurusi masjid apa semua, dia orang kata happy betul Ustaz. Subuh selalu satu soft. Kadang-kadang tak sampai satu soft. Ramadan Ustaz boleh sampai 4 soft. Allah suka tu Ustaz. Happy. Subuh. Kalau tarawih penuh Ustaz. Minggu pertama. Tak apalah. Yang sekurang-kurangnya ada dah. Momentum tu ada kan. Itu sebabnya tuan-tuan, kita cubalah. Itu antara hikmah bila kita bulan Ramadan tuan-tuan. Nombor 3. Ini bagus juga. Yang tuan-tuan juga akan dapat doa daripada Allah, doa daripada malaikat dan doa daripada manusia. Yang ketiga, ad-du'a li akhihil muslim bi zahiril ghaib. Kau doakan kawan kamu se-Islam dalam keadaan dia tak tahu. Itu bagus. Saya dekat rumah, saya doakan, ya Allah, kau muliakanlah semua ahli Korea Bandar Estate. Orang tak tahu. Saya doa. Saya pergi Mekah, saya doa, ya Allah, tariklah kawan-kawan kita daripada Bandar Estate untuk datang. Allah berkati. Sebab kata Nabi SAW dalam satu riwayat, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Doa seorang hamba, seorang muslim kepada sahabatnya yang tidak ada di situ, mustajabah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Macam contoh sekarang ni tuan-tuan. Tuan-tuan doa, pagi tadi tuan-tuan doa untuk siapa? Tuan-tuan doa katakan untuk adik-beradik tuan-tuan. Dia tak ada kan? Akhirul muslim tu. Tuan-tuan doa kat siapa lagi?
Imam doa kata Imam. Imam doa kata bagi. Ha? Ahli karya. Doa imam diterima. Setiap orang dia ada doa masing-masing. Ada kawan tadi mungkin dia dapat semalam kawan dia kata, bang, tolong doa bang, aku nak temu duga ni. Hari Isnin ni, temu duga, naik pangkat. Kita pun doa pagi tadi, ya Allah, sahabat aku Anwar ini, ya Allah, akan ditemu duga naik pangkat pada hari Isnin ni, ya Allah. Kau mudahkanlah urusannya, ya Allah. Tengok. Ada orang dia pergi Mekah. Dia doa kat Mekah. Tapi zaman sekarang ni lain pula. Dia tulis. Doa. Doa orang tu, ya Allah, kau datangkanlah sahabat aku Marzuki ni ke kota Mekah. Dia letak Kaabah, gambar. Ini style budak-budak muda lah. Tak apalah. Kita anggap dia baik niat dia. Sebab nak bagi tahu doa dia dah sampai. Dah bacakan doa orang tu. Kadang-kadang doa panjang-panjang tu, dia blurkan tulisan doa tu, dia ambil gambar. Aku dan doa. D-O-N-E. Dan doa. Okeylah. Kita doa. Dia doa. Patut tak payah cerita. Sebab doa tu biar orang tak tahu. Bila doa tak tahu, kata Nabi SAW. Tengok ni hebat ni. Malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimislih. Dia akan doa, malaikat yang doa atas kepala, dekat tepi kepala dia ni akan mengatakan amin, amin, amin atas apa yang kau buat. So kalau kita doa, apa? Doa, kita doa, ya Allah, kau permudahkanlah orang ini untuk berjaya dalam bisnes ni, ya Allah. Malaikat dekat tepi ni, dekat kepala dia, akan kata, amin, amin, walaka bimislih. Kamu juga akan dapat apa yang dia dapat. Tu sebab kita jangan kedekut doa. Doalah untuk kawan-kawan. Cuma, dinasihatkan tidak mendoakan laknat atau kejahatan kepada orang lain. Jangan. Kalau tuan-tuan doa macam tu, ya Allah, kau hancurkanlah rumah tangga dia. Maka malaikat akan kata, amin, walaka bimislih. Amin. Dan engkau juga akan hancur rumah tangga kau. So, jangan ajar doa yang tak baik. Doa yang baik-baik. Itu sebab Nabi, doa dia baik semua. Orang Taif nak hancur dan nak pukul Nabi dan macam-macam. Apa Nabi doa? Nabi doa biar dapat hidayah. Sekarang ni, seorang kafir pun tak ada dalam Taif. Nak bagi tahu tuan-tuan, itulah doa Nabi SAW. Dan yang terakhir, bila lagi kita akan dapat doa daripada malaikat? Ia rentetan daripada sedekah juga. Yang terakhir ni, ayadatul marda wa ziyadatul ukhwah diwajhillah. Kau menziarahi orang sakit dan kawan-kawan kamu yang sihat untuk gembirakan hati mereka kerana Allah Ta'ala. Ini juga sedekah. Kan tuan-tuan duduk Bani Istag. Kawan anak dia kahwin dekat mana? Bangsa. Ni lepas raya ni tuan, rabak kita. Bulan Ramadan okey lagi. Raya je bertembung rumah orang kahwin dengan hari raya. Oh, jam bos. Rasa daripada sini nak ke Bangi pun rasa sejam. Ramai orang. Tapi kita sabar. Itu sedekah. Mana pula sedekah, Ustaz? Saya tak bagi duit kat dia. Yang kau pergi tu naik apa? Saya naik kereta. Minyak siapa bayar? Adakah tuan rumah tu bayar? Tak kan? Kau bayar kan? Ya. Tol kau bayar kan? Itulah sedekah. Sebab kau datang nak menziarahi orang. Kau datang nak gembirakan kawan. Kau datang nak tengok orang sakit. Kata Nabi SAW dalam bab ziarah orang sakit ni daripada Ali bin Abi Talib. Aku dengar Nabi SAW bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Tidak ada seorang hamba Muslim yang mereka ini pergi ziarah orang. Sama ada dia sakit ataupun tak sakit. Orang tu sihat ataupun sakit. Kita pergi ziarah dia. Diwajhillah kerana Allah. Maka dia akan mendapat doa daripada 70,000 malaikat. Tuh. Kalau dia ziarah di waktu pagi. Macam kejap lagi pukul 8 tuan-tuan pergi. Habis kuliah ni pergi ziarah kawan kita. Dia sakit. Kena stroke lah, jantung lah dan sebagainya. Tuan-tuan pergi ziarah waktu pagi.
tuan-tuan akan dapat doa daripada 70,000 malaikat itu hatta yumsiya, sampai di waktu petang, matahari terbenam. Daripada pagi tuan-tuan pergi tadi sampai terbenam, malaikat mendoakan rahmat kepada tuan-tuan perempuan. Kalau dia ziarah di waktu petang, kata Nabi SAW, wa in adahu ashiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Tuan-tuan ziarah waktu petang atau lepas buka puasa, tuan-tuan pergi ziarah, tuan-tuan akan dapat doa daripada malaikat, 70,000 malaikat, hatta yusbiha, sampai esok subuh. Tuan-tuan bangun nak sahur tu, matahari tak terbit. Terbit, dah keluar lah. Matahari dah keluar, dah berhenti dah yang semalam punya doa. Mula pula lepas ni. Pergi ziarah lagi. Begitulah tuan-tuan perempuan, untuk dapat doa daripada malaikat. Semuanya berpunca daripada apa yang kita infakkan, apa yang kita kongsi. Kita kongsi masa, itu infak. Kita kongsi duit, makanan, itu infak. Kongsi rezeki, itu infak. Kongsi kasih sayang, itu infak. Kongsi, orang kata apa? Kongsi kegembiraan, itu infak. Semua tu dapat doa. Tuan-tuan jangan main-main dengan doa. Kalau tuan-tuan perasan, kita lepas khutbah, kita akan doakan para pemimpin. Tak? Tuan-tuan tengok tak? Semua pemimpin yang didoakan dalam khutbah, panjang umur. Kan? Ni dipanggil the power of doa. Kalau doa manusia panjang umur, Allah jaga, Allah makbulkan, bagaimana doa daripada malaikat? Tuan-tuan buat kajian lah. Saya baru bincang. Dia tengok. Semua nama-nama yang disebut di dalam khutbah, umur dia orang semua panjang-panjang. Jadi kalau rasa nak panjang umur, masukkan dalam khutbah nama kita. Kau tengok apa jadi selepas tu. Kan? Hanya nama-nama tertentu je. Kan? Semua panjang umur. Sebab doa. Itu the power of doa. Orang yang mengaminkan dan sebagainya. Nak dapat doa orang ni, nak dapat doa malaikat, mulakan dengan infak. Jadi apa yang saya sebutkan tadi semua bermula dengan infak. Infak itu umumnya adalah sedekah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Semoga kita semua termasuk daripada orang yang berjaya dunia akhirat. Dan tuan-tuan dan puan, teruskanlah hidupkan rumah-rumah Allah ni. Dan kita masih lagi di awal Ramadan. Sebenarnya, awal lagi lah. Ya, sebab masjid masih ramai. Pertengahan dia akan kurang sikit. Dan di akhir Ramadan, dia makin kuat. Dia ramai kat mana pula? Bangi Central. Masa tu jeng. Baju semua 50%, 80%. Itu menyebabkan dugaan. Bukan lagi syaitan punya dugaan lah. Ini baju punya dugaan, tuan-tuan. Jadi tak apalah, tuan-tuan. Pandai-pandailah, tuan-tuan, bagi-bagikan masa. Bukan tak boleh nak pergi shopping. Pergilah. Pergilah shopping. Cuma, kalau tuan-tuan tak datang masjid ni, tuan-tuan pergi masjid lain. Kata kat Bangi, tuan-tuan pergi shopping dekat Bangi. Jangan lupa, waktu isyak tu, tuan-tuan pergilah semayang dekat apa? Dekat Masjid Hasanah dekat-dekat tu. Hidupkan masjid tu. Ustaz, tak boleh Ustaz. Kedai tutup pukul 10. Bang, jangan tipu bang. Bulan Ramadan 10, akhir Ramadan, semua butik-butik dia tetapkan penutupannya pukul 12 malam. Itu satu strategi yang bijak. Alhamdulillah, imam muda semua pukul 12 baru tutup. Jadi tuan-tuan, pergi semayang tu sampai pukul apa tarawih. Sekarang ni imam-imam pun dah pandai dah. Dia pendek-pendekkan tarawih. Walaupun 20 rakaat, 1 ayat, 2 ayat dia baca. Sebab dia tahu dah, baca panjang, yang tinggal dia kan untuk Bilal je. Orang balik semua. Yang sembang, bombang, kita perlu semayang 20, kita perlu semayang panjang, kita perlu 1 juzuk 1 malam. Semua tu sembang dalam WhatsApp group tu. Cari orang yang cakap tu, semua tak jumpa. Mana dia orang ada? Ada kat surau yang baca 2 ayat. Kenapa kau semayang kat sini? Dah, aku semayang kat sini bukan apa, nak meramaikan surau ni. Ayat dia baik, tuan-tuan. Tak apalah. Yang penting, datang masjid, datang surau, hidupkanlah rumah Allah tu, buatlah yang terbaik insya-Allah. Setiap kaedah ada cara nak menarik orang. Jadi, tahniahlah kepada tuan-tuan dan puan. Semoga kita semua termasuk daripada orang istiqamah, buat yang terbaik. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim.